Ini konsep GST. Peniaga, kita ada peniaga. Setiap peniaga dia ada input dia. Okey, dia ada input dia. Sama ada bahan mentah, sewaan dia, telefon, facilities dia, ada kos dia. Pada perniagaan dia ada kos. Kos yang perlu dibayarkan untuk menghasilkan produknya. Sama ada produk dia berbentuk barangan atau berbentuk perkhidmatan. Okey, dalam sistem pencukaian GST nanti, di peringkat input ada cukai dikenakan. Begitu juga di peringkat output. Di peringkat output juga ada cukai dikenakan. Tapi disebabkan sistem GST, kita ada satu mekanisme di mana peniaga boleh menuntut kembali cukai di peringkat input. Jadi kos dia, kos cukai di peringkat input telah diperolehi kembali dan cukai cuma dikenakan ke atas nilai tambah dalam produknya. Okey. Dan kita ada tiga konsep bekalan di bawah GST. Bekalan berkadar sifar, di mana produk-produk daripada perniagaan akan dikenakan cukai pada kadar 6%. Produk yang bekalan yang berkadar sifar, tiada GST dikenakan. Tiada GST dikenakan, dan bekalan yang dikecualikan, di mana tiada juga GST dikenakan. Cuma perbezaannya tuan-tuan dan puan-puan, pada produk yang berkadar standard dan produk yang berkadar sifar, cukai ke atas input boleh diperolehi kembali oleh peniaga berkenaan. Tidak untuk barangan ataupun perkhidmatan yang dikecualikan, di mana peniaga berkenaan tidak boleh menuntut kembali GST ke atas input. Okey, lihat contoh di sini tuan-tuan dan puan-puan Pada barangan ataupun bekalan yang berkadar standard, di setiap peringkat dalam rantaian bekalan ni dikenakan GST sehinggalah di peringkat runcit, di mana pengguna yang akan membayar GST. Okey, setiap peringkat ada GST. Tetapi yang uniknya di bawah sistem GST ni, apabila pemborong membeli daripada pengilang, apa-apa cukai dikenakan oleh pengilang boleh dituntut kembali oleh pemborong. Begitu juga seterusnya sehinggalah di peringkat pengguna. Tetapi pengguna tidak boleh menuntut kembali cukai yang telah dibayar. Okey? Ya, tuan. Okey, kalau pengilang bayar 600 kan. Okey. Lepas tu dia jual barang kat pengilang jual kat pemborong. Okey. Pemborong bayar 600. Yes. Lepas tu pemborong jual kat runcit, Okey. 600. Yeah. Cukai GST actually 18%. Betul. Itu salah tanggapan tentang pengiraan cukai. Kita lihat contoh ni. Kita lihat contoh di sini tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ini untuk barang yang berkadar standard 600. Contohnya pembekal barangan. Okey. Dia menjual barangannya atas harga RM10 kepada pengilang. Dia akan menekan GST 600 ke atas RM10. Maksudnya 60 sen ada cukai. Dan dia akan bayar 60 sen juga kepada pihak custom. Okey. Pengilang tadi dia beli atas harga RM10. Okey, lepas tu dia markup harga dia, dia naikkan harga dia, adalah input-input dia lagi, dia jual atas harga RM50 dan dia kenakan cukai 600 ke atas RM50 sebanyak RM3. Di bawah sistem GST, mekanisme untuk menuntut kembali cukai ke atas input. Okey, cukai ke atas input adalah sebanyak 60 sen. Sebanyak 60 sen yang pengilang bayar kepada pengedar. Okey, dia tuntut kembali dan dia cuma bayar balance baki saja. RM3 tolak 60 sen, dia bayar pada custom RM2.40 saja. Begitu juga dengan seterusnya. Okey. Di peringkat pemborong, pemborong jual kepada peruncit atas harga RM70.
dikenakan GST RM4.20, 6%. Tetapi pemborong semasa bagi pada penghilang atas harga RM50, dia dikenakan cukai sebanyak RM3. Okey, dan RM3 ni boleh dituntut kembali oleh pemborong. Okey, akhirnya pemborong cuma perlu bayar RM1.20 sahaja kepada pihak custom. Dan akhir sekali peruncit, ya, dia naikkan harganya RM100 disebabkan kos-kos tertentu. Okey, dan mengenakan GST sebanyak 6%. Jadi GST adalah RM6 kepada pengguna. Dan hasil daripada penyiapan tadi sebanyak RM4.20 kat atas input, dia boleh tuntut kembali. So akhirnya dia cuma bayar sebanyak RM1.80 sahaja kepada pihak custom. Okey, dan pengguna akan bayar 100 campur GST RM6. Okey, RM6 GST. Kalau kita kira balik jumlah yang dibayar oleh pihak-pihak yang terlibat ni adalah RM6. Memang RM6 ni adalah pengguna yang bayar. Okey, jadi tak ada cukai sampai 18%. Okey, sebab di setiap peringkat ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau pengguna terus beli pada pembekal, dia bayar cukai 60 sen saja. Tapi pembekal nak jual kepada pengguna? Tak ada. Pembekal tak akan jual kepada pengguna sampai 18%. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh terus beli pada penghilang, harga lebih rendah dan tetap juga 6%. Okey? Boleh faham, tuan-tuan dan puan-puan? Saya minta faham konsep itu cukup. Sebab ada orang mengatakan 18%, 24%. Macam tu, kalau ada 10 peringkat, dah jadi 60% cukai. Nampak tu? Kalau ada 100 peringkat, dah jadi apa? 600% cukai. Tak betul. Di setiap peringkat cuma 6% juga cukai. Tak ada beza dia. Okey, sebab mekanisme GST ada claim balik input. Jadi produk tu sebenarnya tak ada lagi cukai di peringkat input yang jadi kos kepada niaga berkenaan. Okey, itu yang kadar standard 6%. Kadar sifar memang tak ada GST. Memang tak ada GST. Disingkat di setiap peringkat dalam jalinan bekalan ni, supply chain ni memang tak ada GST. GST adalah pada kadar sifar. Dan pengguna juga tak perlu membayar GST. Tetapi walaupun barangan ataupun produk tersebut berkadar sifar, penghilang, pemborong, peruncit masih boleh menuntut kembali ke atas cukai yang dikenakan di peringkat input. Okey, sebagai contoh, lihat contoh gula. Gula adalah antara barangan yang berkadar sifar. Apabila pembekal tebu, peladang tebu menjual kepada penghilang gula, dia akan menggunakan GST dan 6%. Katakanlah tebu dijual atas harga RM10, GST 6% adalah sebanyak 60 sen. Okey, dan penghilang tebu dia menghasilkan gula, dia akan menjual gula tersebut kepada pemborong. Dia naikkan harga sebab hasil produk dia RM15 dan dia tidak mengenakan GST. Tetapi input dia sebelum ni yang ada cukai 60 sen tu, dia dapat kembali refund daripada kerajaan. Dan seterusnya sampailah kepada pihak pengguna pun tak ada GST dikenakan oleh peruncit. Okey, peruncit tidak akan mengenakan GST ke atas gula berkenaan, tetapi dia mungkin menanggung input yang lain. Contohnya bekalan elektrisiti, bekalan air, bekalan perkhidmatan pengangkutan dia, semua tu ada cukai dan dia dapat claim balik daripada pihak kerajaan. Okey, jadi sesiapa yang menjual yang menghilang barang yang berproduk sifar, yang berkadar sifar, setiap bulan dia akan dapat refund daripada pihak kerajaan.
Okey, contohnya kalau tuan berniaga beras saja. Okey, setiap bulan kerajaan akan refund dan GST ke atas input. Sebab hasil produk tuan-tuan dan puan adalah berkadar sifat. Okey. Okey. Dan kita ada satu lagi, bekalan yang dikecualikan. Bekalan dikecualikan ni tidak ada GST dikenakan, tetapi dia berbeza daripada bekalan berkadar sifar, di mana bekalan dikecualikan, okey, peniaga berkenaan tidak boleh menuntut kembali cukai ke atas input. Okey, saya tunjukkan contoh. Hospital swasta adalah antara perkhidmatan yang dikecualikan, di mana hospital swasta tidak boleh mengenakan GST ke atas pelanggan ataupun kepada pesakit. Tetapi katakan ubat-ubatan yang diberi oleh hospital swasta tadi, pengilang menjual ubat kepada pemborong, sama konsep dia, akan mengenakan GST pada setiap peringkat dan akan membayar GST pada kerajaan. Katakan pembekal ubat kepada hospital, dia menjual ubat kepada hospital atas harga RM70, mengenakan GST 600, jadi GST adalah RM4.20. Okey, dan dia incur cukai ke atas input sebanyak RM3, dia cuma account balik kepada custom RM1.20. Hospital, okey, dia charge bill kepada pengguna, pada pesakit atas harga RM100, campur RM4.20. Kenapa RM4.20? Sebab ini menjadi kos kepada hospital. Kos pada hospital, dia tak nak tanggung kos dia, jadi dia akan pass the cost kepada pesakit. Okey, ini ya, bekalan yang dikecualikan ni adalah seperti mana sistem pencukaian yang ada sekarang ni. Ini konsep sistem pencukaian yang ada sekarang ni, di mana peniaga akan pass apa-apa kos cukai kepada pengguna. Okey, dan kita ada juga sistem ni masih kita guna pakai di bawah GST. Sebab tu produk-produk yang dikecualikan ni akan ada GST yang berselidung di hasil pada produk berkenaan. Okey, tapi untuk produk yang dikecualikan ni kebanyakan adalah berbentuk perkhidmatan. Nanti saya akan tunjukkan apa dia produk yang dikecualikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, GST adalah cukai kepenggunaan yang akan menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang sedia ada. Okey, seperti mana saya maklumkan tadi, cukai jualan, cukai perkhidmatan kadarnya daripada 5, 6, 10 spesifik, tapi di bawah GST kita ada kadar standard 6%. Okey, dan untuk tujuan didaftarkan di bawah GST, kita tetapkan mana-mana perniagaan yang melebihi jualan tahunannya 500,000 setahun sahaja yang akan didaftarkan. Jadi kalau ada orang jual burger di tepi jalan yang charge GST, itu tak betul, sebab jualan dia tak sampai 500,000. Ataupun ada orang jual goreng pisang tepi jalan, dia kata ini ada GST, itu satu kesalahan, sebab dia tidak mungkin berdaftar. Okey, orang yang berdaftar ni kalau hasil jualan sehari dia tu mungkin sampai 4,000 lebih, mungkin dia akan berdaftar. Okey. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.